semoga kita masih lagi berusaha untuk memperbanyakkan amal di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih lagi kita akan dilawati ataupun akan berpeluang untuk masuk kepada 10 hari yang terakhir Ramadan, yang mana dalam 10 hari terakhir ni akan datang satu malam yang mulia. Jadi tajuk kami pada hari ini tidak lain dan tidak bukan akan membincangkan berkenaan dengan satu tajuk yang penting untuk kita menjelang hadirnya 10 Ramadan yang akan datang ini, iaitu memburu Lailatul Qadar. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut tentang tajuk kita pada hari ini, jadi terlebih dahulu saya akan menceritakan tentang apa maksud Lailatul Qadar tu. Jadi Lailatul Qadar ini merupakan satu istilah yang mana membawa maksud kepada malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar ini merupakan satu malam yang cukup istimewa di bulan Ramadan dan hanya hadir pada bulan Ramadan sahaja. Jadi malam Lailatul Qadar ini ataupun Lailatul Qadar ini dinukilkan ataupun kita boleh lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar, iaitu Al-Qadr, iaitu ayat 1 hingga 3, yang bermaksud sesungguhnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Lailah ini memberi maksud apabila tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar, ataupun kita katakan pada waktu malam. Dan Al-Qadar pula bermaksud kemuliaan ataupun hukum atau ketetapan. Dan para ulama ni juga berbeza pendapat apabila Qadar ini disandarkan kepada malam. Dan ada juga ulama berpendapat bahawa ia dinamakan Lailatul Qadar kerana kemuliaan yang ada pada malam tersebut. Jadi antara kelebihan ataupun kata advantage lah bila kita beribadat dan kita mendapat Lailatul Qadar ni, dikatakan yang pertama yang paling penting, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa malam Al-Qadar ini mempunyai kelebihan kerana banyaknya keistimewaan, dan malam tersebut dibahagikan kebaikan yang cukup banyak yang tidak terdapat seumpamanya pada 1000 bulan. Dan ramai ulama dan juga ahli tafsir yang berpendapat bahawa amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini ataupun malam Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan yang tiada padanya malam Qadar. Jadi apabila kita dapat ataupun sekurang-kurangnya kita membaca surah Al-Ikhlas, jadi pahala yang kita dapat itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana 1000 bulan tersebut tiada padanya malam Al-Qadar. Jadi seterusnya kita akan berbincanglah bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar. Jadi apa kata baginda, apa kata Rasulullah SAW berkenaan dengan pemburuan malam Al-Qadar ini. Jadi Rasulullah menyampaikan satu hadis yang mana sangat penting untuk kita, yang mana Rasulullah SAW bersabda bahawa carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan dalam malam-malam yang ganjil. Jadi diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tibanya 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda akan menghidupkan malam-malam tersebut dengan membangunkan isi rumah dan juga menjauhi daripada isteri-isterinya. Jadi bila kita nak memburu Lailatul Qadar ini, jadi macam yang kita bincangkan tadi, 10 malam terakhir ini adalah 10 malam yang cukup penting untuk kita, dan beratus ataupun kebarangkalian paling tinggi tibanya malam Al-Qadar adalah pada malam-malam yang ganjil. Contohnya malam ke-21, ke-23, 25, 27 dan juga 29. Iqbal. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan tanda-tanda Lailatul Qadar ataupun tanda berkaitan macam adakah pada hari itu atau malam itu telah berlakunya, adakah malam itu adalah malam Al-Qadar. Jadi ada dua tanda. Yang pertama adalah malam tersebut terang dan nyaman serta tidak panas pada paginya. Ini berdasarkan riwayat daripada Ubadah Al-Samit radhiyallahu anhu.
berkata secara marfu bahawa sesungguhnya malam tersebut bersih, terang, seolah-olah bulan yang menerangi, tenang, nyaman, tidak terlalu sejuk pada malam tersebut dan tidak terlalu panas. Dan tiadalah tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya hingga ke waktu pagi. Dan daripada tandanya bahawa matahari pada waktu paginya keluar dalam keadaan tidak berpanas dan tidak bercahaya dengan kepanasan seperti bulan purnama. Dan syaitan tidak ada tempat untuk keluar bersamanya pada hari tersebut. Yang mana kalau kita tengok malam tu dia sangat terang, sangat tenang. Walaupun bulan ketika malam itu sangat terang, dia suasana malam tu dia tak terasa macam terlampau sejuk atau terlampau panas. Dia memang sedang-sedang saja. Kemudian tanda kedua adalah matahari yang terbit tidak terang dan tidak panas. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, itu daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dikatakan daripada Rasulullah SAW sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya matahari terbit pada hari tersebut tidak mempunyai cahaya dan kepanasan. Mengikut riwayat daripada ucapan Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya matahari keluar setiap hari antara dua tanduk syaitan kecuali pagi malam qadar. Jadi antara amalan yang boleh dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah yang pertama adalah kita boleh melakukan solat malam qiyamul lail. Maksudnya bermula daripada malam ke-20 atau 10 malam terakhir ni kita perbanyakkan solat malam qiyamul lail. Sebab hari ini kerana Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umat agar mencari dan menghidupkan 10 malam terakhir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Rasulullah SAW apabila masuk pada 10 akhir Ramadan, baginda SAW akan menghidupkan malamnya dengan ibadah, menganjurkan ahli keluarganya dan memperketatkan kain sarungnya, yakni bersungguh-sungguh dalam ibadah dan melakukan kebaikan. Riwayat Muslim. Jadi hidupkanlah 10 malam terakhir Ramadan ini dengan ibadah qiyamul lail. Antara solat-solat yang boleh dilakukan adalah yang pertama adalah solat tahajud, yang kedua adalah solat taubat, yang ketiga adalah solat hajat, keempat adalah solat tasbih, dan yang kelima adalah solat witir. Tapi jika solat witir itu telah dikerjakan ketika solat tarawih bersama imam, jadi maka tidak perlulah untuk dikerjakan solat witir tersebut. Yang kedua adalah berdoa memohon keampunan dan dihapuskan dosa yang lalu. Hal ini kerana Lailatul Qadar termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Oleh kerana itu, setiap Muslim boleh membaca apa pun doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang melakukan qiyamul lail pada Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan pahala akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam sebuah hadis marfu' daripada Ibnu Abbas, sesungguhnya pada malam Al-Qadar Allah SWT melihat kepada para hamba-hambanya yang mulia daripada umat Nabi Muhammad SAW, lalu Allah memaafkan mereka dan merahmati mereka kecuali 4 golongan, iaitu penagih arak, penderhaka kepada ibu bapa, kaki pukul dan pemutus silaturahmi. Oleh itu, jangan kita sia-siakanlah peluang 10 malam terakhir ini. Dan seterusnya amalan yang boleh kita lakukan adalah melakukan itikaf. Iaitu itikaf ni adalah sunat muakkad, di mana pada hari-hari tersebut, yakni 10 terakhir Ramadan, Rasulullah SAW akan mengajak isteri dan keluarga serta para sahabat baginda untuk menghidupkan malam dan mengisinya dengan pelbagai kegiatan ibadah yang menunjukkan takarrub, iaitu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi SAW beriktikaf pada setiap kali Ramadan pada 10 hari, tetapi beriktikaf 20 hari pada tahun kewafatan baginda. Riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan yang keempat, sekiranya kita tak dapat melakukan semua itu sekali, maksudnya tak dapat kita sendiri melakukan qiyamul lail, tak dapat iktikaf dan berdoa tak sempat atau sebabkan dengan masa, kita juga boleh paling kurang mendirikan solat fardu secara berjemaah, iaitu
sebagian ulama mazhab Syafi'i telah menakalkan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa menghidupkan malam Lailatul Qadar akan terhasil apabila seseorang mendirikan solat Isyak secara berjemaah dan berazam untuk melakukan solat subuh secara berjemaah juga. Imam Malik merekodkan dalam Al-Muwatta bahawa Imam Ibn Al-Musayyib berkata, sesiapa yang bertemu dengan Lailatul Qadar, bermaksud yang mendirikan solat dalam berjemaah pada malam tersebut, maka dia akan memperolehi kebaikan malam itu. Begitu jugalah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam pendapat namanya. Siapa yang mendirikan solat Isyak dan subuh pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan memperoleh kebaikan. Jadi bagi mereka yang haid ataupun yang mempunyai uzuran, mereka juga boleh memperbanyakkan doa, selawat dan zikir serta memberi makan kepada orang yang berbuka. Dan juga banyak bersedekah lah, kerana mereka tak dapat melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan kepada saya awal tadi. Jadi berzikir, bersedekah dan memberi orang makan itu tidak merupakan satu peluang kepada mereka untuk meraih malam Al-Qadar. Jadi itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.